Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kelas, minggu lepas kita dah bincangkan tentang apa itu maklumat, apa itu ilmu, apa kepentingan ilmu, apa kepentingan maklumat dalam kehidupan kita seharian. Jadi minggu ni kita nak sambung apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu kita akan bincangkan tentang kenapa ilmu tu berkembang. Lepas tu kita akan sebut tentang kecemerlangan ilmu Islam. Lepas tu kita akan tunjuk jugalah tokoh-tokoh yang menjumpai sains dan maklumat dalam Islam. Dan kita juga akan bercakap tentang perkembangan institusi maklumat dalam Islam dan juga tokoh sains maklumat dalam Islam. Okey, kita kalau macam dah baca dekat slide tu kan. Okey, yang pertama saya akan uraikan tentang faktor-faktor perkembangan ataupun kecemerlangan dalam ilmu Islam. Faktor-faktor dia kita boleh tengok pada zaman Rasulullah lagi, dia merupakan pengasas kepada kecemerlangan ilmu. Dia waktu tu dia dah kumpulkan maklumat, dah kumpulkan ilmu dah. Maksudnya sahabat-sahabat pun dia galakkan untuk mendalami ilmu, untuk mengumpulkan maklumat-maklumat. Lepas tu masa tu Islam pun dah gemilang dah dengan dia punya maklumat-maklumat dan ilmu pada zaman tu. Okey, lepas tu kita tengok zaman perkembangan ilmu dalam Islam ni, iaitu pada zaman pertengahan, pada era Khilafah Abbasiyah. Okay, lepas tu kita tengok ilmu tu semakin berkembang daripada aspek sains dan teknologi dan juga sains pengurusan maklumat. Okey, kita tengok faktor pengembangan ilmu. Apa faktor yang menyebabkan ilmu Islam ni berkembang? Pada asalnya dia sekadar kita tahu, kita belajar, tapi macam mana dia tu berkembang menjadi satu ilmu dalam Islam. Okey, kita tengok yang pertama, galakan Islam. Galakan Islam ni kita pun sendiri tahu, dalam Islam tu sendiri kita kena mendalami ilmu. Macam kita cakap minggu lepas, kalau kita nak menguasai dunia ni, kita kena ada ilmu. Dan kalau kita nak menguasai kalau kita nak berjaya pada akhirat pun, kita kena dengan ilmu. Jadi Islam tu memang ajarkan kita untuk berilmu, untuk belajar, untuk mendalami ilmu. Okey, jelas galakan Islam. Lepas tu faktor kedua adalah galakan pemerintah. Pada zaman Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun dia dah membesarkan khizanah Al-Hikmah. Maksudnya dia dah galakkan orang-orang Islam pada zaman tu untuk mendalami ilmu, untuk belajar, untuk mengumpulkan ilmu-ilmu untuk kita sama-sama maju. Okey, pada zaman tu lah adanya satu perpustakaan atau tempat perkumpulan ilmu yang kita gelarkan dia sebagai Baitul Hikmah. Dan di Eropah pula, waktu tu Khalifah Abdul Rahman dia dah mendirikan pusat kajian saintifik. Maksudnya kat situ apa saja berkaitan tentang sains dia dah kumpulkan kat situ. Ada juga perpustakaan. Lepas tu dia dah ambil buku-buku daripada timur untuk dia jadikan perpustakaan dia tu lebih banyak sumber-sumber untuk dia sama-sama memperkembangkan ilmu tu, sama-sama belajar, sama-sama menggali ilmu baru dan sama-sama berjaya dekat dalam dunia ni lah. Okey, lepas tu kita tengok pula, itu dah galakan pemerintah, dah selesai. Kita tengok pula kemunculan pusat keilmuan. Okey, pusat-pusat ni dah banyak dah. Pada asalnya dia hanya bermula pada zaman Rasulullah tu, dia bermula di masjid je. Orang dah berkumpul, lepas tu rasa keperluan kepada ilmu-ilmu, lepas tu dah mula belajar, dah mula baca, lepas tu dah kat situlah dia ada keinginan untuk bina pusat-pusat keilmuan. Lepas tu adalah sekolah, adalah institusi pengajian tinggi. Maksudnya orang dah mula ada kesedaran untuk ada tempat pengumpulan ilmu ni, untuk belajar dengan lebih dalam lagi, untuk belajar untuk mengetahui ilmu ni, maklumat ni dengan lebih luas lagi. Jadi kat situlah bermulanya masjid. Lepas tu daripada masjid jadi madrasah, dan daripada madrasah akan jadi universiti. Macam universiti kita tengok yang pertama ada Universiti Al-Azhar dekat Mesir. Maksudnya kat situ kita dah tengok orang Islam ni daripada awal lagi dia dah bina semua benda ni, dan akhirnya menjadi institusi pengajian tinggi, iaitu universiti. Okey, kita tengok faktor yang lain ialah peranan ulama.
ulama ni sendiri dia menitik beratkan ilmu pengetahuan. Maksudnya dia sendiri berilmu dan dia ajak orang lain untuk berilmu juga. Sebab itulah dekat dalam Islam kita ada ramai sangat tokoh ilmuwan Islam. Kita ada Ibn Sina, kita ada Al-Farabi, kita ada Khawarizmi, Al-Biruni dan ramai lagi. Mereka ni berilmu dan mereka ni juga mengajak orang lain untuk berilmu seperti mereka. Okey, jelas Okey, kita terus kepada penemuan sains dan teknologi maklumat. Okey, dekat topik ni kita nak berkenalan dengan ulama-ulama Islam yang dulu. Kita nak buktikan yang sebenarnya sains dan teknologi maklumat ni dia muncul sejak zaman kecemerlangan Islam lagi. Maksudnya ulama-ulama Islam lah yang menemui pelbagai penemuan sains dan teknologi maklumat. Okey, yang pertama kita pergi ke dalam bidang perubatan lah. Bidang perubatan ni kita tengok kita ada Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ni adalah tokoh dalam bidang pembedahan. Dia orang zaman dulu dia memberi ilmu tu, menyampaikan ilmu kepada orang lain tu melalui buku lah. Jadi dia adalah penulis kitab At-Tasrif. Dan dia dilantik menjadi tabib di istana. Maksudnya dia bukan calang-calang lah. Dia adalah doktor kepada raja-raja di istana di Andalus pada waktu tu. Dan dia juga pakar dalam pergigian. Lepas tu dia boleh cipta alat bedah, dia pakar kat telinga. Maksudnya seorang dia ni dia dah pakar dalam pelbagai bidang dah. Dia tahu tentang telinga, dia boleh bedah. Masa tu pada zaman yang kita rasa macam tak berkembang lagi teknologi, masa tu dia dah jumpa dah kaedah pembedahan melalui lecuhan. Dan juga dia boleh keluarkan batu karang daripada buah pinggang. Lepas tu dia boleh buat pembedahan haiwan, pembedahan telinga. Okey, boleh tengok dekat slide nombor 11 tu, itu alat pembedahan pada zaman tu. Maksudnya pada zaman tu dia dah jumpa dah, Az-Zahrawi ni dah jumpa dah macam mana untuk membedah orang. Maksudnya dah ada perkembangan dah dalam sains perubatan pada waktu tu. Okey, yang kedua pula haiwan, pembedahan telinga. Okey, boleh tengok dekat slide nombor 11 tu, itu alat pembedahan pada zaman tu. Maksudnya pada zaman tu dia dah jumpa dah, Az-Zahrawi ni dah jumpa dah macam mana untuk membedah orang. Maksudnya dah ada perkembangan dah dalam sains perubatan pada waktu tu. Okey, yang kedua pula kita ada Ibn Sina. Ibn Sina ni memang popular lah, orang kenal dia dalam bidang perubatan. Macam saya cakap tadi, setiap orang tu ada kitab dia sendiri, dan kitab Ibn Sina adalah Qanun fi at-Tibb. Maksudnya dia buat perubatan pada waktu tu. Okey, yang kedua pula kita ada Ibn Sina. Ibn Sina ni memang popular lah, orang kenal dia dalam bidang perubatan. Macam saya cakap tadi, setiap orang tu ada kitab dia sendiri, dan kitab Ibn Sina adalah Qanun fi at-Tibb. Maksudnya dia buat sains perubatan ni dibentukkan dalam satu kitab ni. Okey, dia adalah pakar dalam bahagian sediakan ubat. Maksudnya masa ni orang dah tahu dah macam mana nak bina ubat tu daripada dadah. Okey, dan orang tu adalah Ibn Sina. Dia perkenalkan macam mana cara untuk buat ubat. Okey, kita ada Ar-Razi juga. Dia ada kitab Al-Hawi. Lepas tu dia pakar dalam penyakit campak. Lepas tu dia orang pertama yang gunakan sebatian pelambum dalam proses krim. Lepas tu dia gunakan usus haiwan tu untuk menjahit luka. Maksudnya dia guna usus haiwan tu kan kuat kan. So dia jadikan benang untuk jahit luka pembedahan. Maknanya pada zaman tu pun dia dah tahu dah macam mana nak cantumkan balik luka. Contohnya kalau badan kita ada luka, macam mana nak cantumkan balik, takkan nak pakai benang apa kan. So dia pakai usus haiwan. Dia pakai usus haiwan ni untuk jahit sebab usus haiwan ni kuat. Okey, kita pergi kepada bidang matematik pula. Kita ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni memang pakar lah dalam bidang matematik. Dia ada kitab kitab Al-Jabr wal Muqabilah. Dia pengasas algebra. Okey, lepas tu dia juga pakar dalam sains, matematik, astronomi dan geografi lah. Lepas tu daripada dia lah kita belajar penggunaan sifar, perpuluhan, algoritma, trigonometri. Kita belajar, kalau tidak kita tak tahu. Kalau bukan sebab Al-Khawarizmi, kita tak tahu pun macam mana penggunaan perpuluhan, macam mana penggunaan sifar. Okey, lepas tu dia maksudnya pada zaman ni apabila kita berilmu, kita adalah jadi orang yang besar kepada pemerintah. Sebab itulah pada zaman Al-Ma'mun tu, masa zaman kegemilangan Islam tu, dia ni bekerjasama, Al-Khawarizmi ni bekerjasama untuk
buat isi padu dan lilitan bumi. Maksudnya masa tu kita dah tahu dah lilitan bumi ni. Kita dah tahu dah isi padu bumi tu. Dan kita tahu tu daripada Al-Khwarizmi. Dan ilmu tu semakin lama makin berkembang. Tapi pada asalnya adalah dijumpai oleh Al-Khwarizmi. Okey, jelas. Lepas tu kita pergi bidang matematik juga. Kita ada Umar Al-Khayyam. Dia pakar dalam matematik, falsafah, perubatan dan puisi juga. Macam saya cakap tadi, walaupun orang tu dia pakar matematik, dia boleh, maksudnya dia bukan pelik lah kalau dia tu adalah orang yang bagus juga dalam bidang lain. Contohnya dia astronomi pun dia pakar, matematik pun dia pakar, falsafah pun boleh, puisi pun boleh tulis. Ini kita nak tunjuk integrasi ilmu dalam Islam ni. Taklah seorang tu apabila dia dah pakar dalam matematik, dia tak tahu benda lain. Ini boleh tulis puisi. Bayangkan macam mana dia boleh integrasikan ilmu tu. Maknanya ilmu dalam Islam tu berkait rapat satu sama lain. Okey, sama juga macam kita cakap pasal Umar Al-Khayyam ni, dia pun pernah kerja dekat istana. Lepas tu tapi dia tolak sebab dia nak menembus ilmu lebih lagi. Dia sangat cintakan ilmu, jadi dia tak nak kerja kat istana. Dia tolak untuk menembus ilmu. Lepas tu dia macam kita tengok lah ulama-ulama dulu, untuk dia mendalami satu ilmu tu, dia mengembara daripada satu kawasan kepada satu kawasan yang lain. Maknanya dia tak cukup untuk satu je. Ada perpustakaan kat tempat dia tu dah cukup dah kat situ. Tak, dia pergi mengembara, dia keluar, dia pergi belajar ilmu daripada tempat-tempat lain untuk dia kembangkan lagi ilmu yang dia ada tu. Sampailah dia menjadi pakar. Okey, dia pakar dalam penyelesaian geometrik bagi persamaan cube. Okey, banyaklah teori-teori yang dia temui untuk menentukan garisan selari. Okey, jelas Okey, dalam bidang astronomi pula kita ada Al-Biruni. Al-Biruni ni ada kitab dia Al-Qanun fi Al-Mas'udi fi Al-Hay'ah wan Nujum. Okey, dia ni kaji bintang lah. Astronomi ni kaji bintang, kaji apa-apa yang berkaitan dengan bulan apa semua. Okey, dia juga pengasas algebra moden. Lepas tu dia pakar dalam teori pusingan bumi. Maksudnya kan Ustazah cakap minggu lepas kan, dekat dalam Al-Quran dah sebut dah tentang siang dan malam, tentang bumi ni bulat, tentang bumi ni bulat pula, maksudnya kejadian bumi ni. Jadi orang-orang Islam ni bertitik tolak daripada Al-Quran tu menyebut tentang kejadian alam, ilmu falak apa semua ni. Dia minat untuk tahu tentang bumi, tentang kejadian, tentang apa ni. Jadi terjadilah ulama-ulama yang pakar dalam bidang astronomi, contohnya macam Al-Biruni ni. Jadi dia pakar dalam teori pusingan bumi pada paksi. Maknanya pada zaman tu dia dah tahu dah bumi ni berputar pada paksi macam mana. Lepas tu hitungan dia nak kira macam mana. Dia pada paksi dia macam mana. Macam tu lah. Okey, jelas Okey, ke-19 tu kita tengok ada gambar astrolabe. Ni dalam bidang astronomi jugalah, untuk menentukan latitude, untuk menentukan kedudukan matahari macam mana, waktu macam mana. Okey, tu slide nombor 19. Nama dia astrolabe. Ini ditemui oleh Al-Biruni. Okey, kita tengok dekat sini ada Al-Khwarizmi dan Al-Battani. Kita dah cakap dah tadi pasal Al-Khwarizmi. Ni Al-Khwarizmi, ni Al-Khwarizmi dan juga Al-Battani. Okey, boleh baca boleh baca kat sini. Ini pakar-pakar astronomi. Okey, lepas tu kita ada bidang kejuruteraan juga. Okey, bidang kejuruteraan kita ada Al-Farghani. Dia menyelia projek pembinaan grade nanometer di Al-Fustat. Maksudnya masa ni kejuruteraan ni dah ilmu dia tu dah berkembang lah. Okey, lepas tu banyak projek-projek yang kita boleh tengok. Contohnya kita tengok, okey, ini grade nanometer. Ni tengok dah bangunan dah ada pada zaman ni, pembinaan dah ada pada zaman ni. Dah maju sangatlah pada zaman kegemilangan Islam waktu ni lah, pada Abbasiyah dan Umayyah. Okey, kita tengok bidang kejuruteraan. Kita ada Al-Jazari. Dia ada kitab Al-Ma'rifat Al-Hiyal, Al-Handasiyah. Okey, Handasiyah tu maksud dia kejuruteraan. Pada zaman Al-Jazari ni dia cipta mesin. Nama dia Saduf dan Saqiyah, dan juga mesin menggunakan engkol. Saduf dan Saqiyah ni apa? Dia adalah asas kepada saliran air. Maksudnya macam mana kita nak angkat air tu daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Macam mana kita nak salirkan air tu daripada sumber dia kepada kita semua, ke rumah-rumah. Contohnya sistem pepaipan kan, longkang apa, saliran apa semua tu yang berkenaan dengan air.
Sebab kita kan mana boleh hidup tak ada air. So Al-Jazari ni menemukan benda tu, alat untuk menyampaikan air daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, saduf tu dia menggunakan alat biasalah, dan sakia tu digunakan tenaga haiwan. Maksudnya haiwan yang angkat air tu daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Dan juga mesin yang menggunakan engkol. Engkol ni apa? Engkol ni adalah satu rod logam. Dia adalah asas kepada hidupnya enjin. Maksudnya macam ni kita nak hidupkan enjin tu menggunakan rod tu lah. Kita putar-putar dan dia keluarkan tenaga dan menjadilah enjin. Enjin yang kita pakai hari ni tu sedikit sebanyak dia punya teori asal dia adalah diperkenalkan oleh Al-Jazari. Okey, dan dia berjaya mencipta enjin menggunakan tenaga sel kimia berkuasa 200 watt bagi menggerakkan motosikal. Masa tu dah ada enjin dah ada enjin untuk gerakkan motosikal, dan ditemui oleh Al-Jazari. Boleh tengok slide ke-24. Tengok itu jam gajah Al-Jazari. Banyak yang ditemui Al-Jazari ni, banyak dia jumpa dalam sains kejuruteraan. Okey, kita tengok pula, tengok ada mesin air. Ni contoh mesin air dia. Macam mana dia salurkan air tu. Okey, kita tengok ada pam air. Banyak yang berkenaan dengan air ni Al-Jazari yang kenalkan. Okey, lepas tu bidang geografi kita ada Al-Khawarizmi, penulis kitab. Banyak kan Al-Khawarizmi, datang daripada Khawarizm. Dia menulis buku Atlas Wilayah Kekuasaan Islam. Okey, dia masa ni dia dah bina peta peta dunia ni dah ada pada zaman Al-Khawarizmi. Dia dah buat dah, lakar dah macam mana peta tu. Boleh tengok peta dunia Al-Khawarizmi. Dan kita ada dalam bidang sedemina, kita ada Mimar Sinan. Masa ni masjid, kubah-kubah, dia dah maksudnya bidang sedemina ni dah berkembang. Sebab tu yang minggu lepas kita boleh belajar daripada tamadun lain kan, selagi mana tidak bertentangan dengan syariah. Okey, ini contoh dia dalam bidang seni bina. Mimar Sinan ni dia bina masjid dan kubah tu berseni dia tu diambil daripada Rom dan Bizantin. Maksudnya asal seni bina tu diambil daripada tamadun-tamadun lain. Dan dia buat untuk menghasilkan satu kesenian dalam Islam. Sampai kita tengok sekarang ni kan, seni Islam tu sangat cantik, menarik, sampai orang barat pun minat macam mana pembentukan seni-seni dekat dalam Islam tu. Okey, dia juga bina sekolah, muzium, istana, jambatan dan lain-lain. Okey, boleh tengok contoh Masjid Sulaiman. Cantik sangat binaan dia. Okey, ni Masjid Bania Hashim. Lepas tu ada Masjid Mihrimah. Okey, dalam bidang fizik pula ada satu sarjana lah yang diberi nama Al-Khazin. Al-Khazin ni dia memang pakar lah dalam bidang, dia juga pakar dalam bidang astronomi, dalam bidang matematik. Jadi dia banyaklah bercakap tentang bumi, cakrawala semua. Dan juga dia ni pernah dia pernah mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan teori famous lah, antara teori famous oleh Ptolemy. Ptolemy ni pun antara yang bercakap tentang bumi dan sebagainya. Jadi dia pernah mengulas tentang teori oleh Ptolemy ni, dan dikritik oleh Al-Biruni. Maksudnya dia punya pendapat ni diketengahkan. Maksudnya pendapat dia tu mendapat perhatian lah daripada ulama-ulama, dan juga dia punya ulasan tu sampai melibatkan teori-teori yang besar berkaitan dengan fizik. Okey, jadi hasil kerja Al-Khazin ini banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterima oleh Al-Khujandi. Al-Khujandi tu orang yang mahir lah dalam bidang fizik ni, dan dia banyak bekerja dengan mengambil motivasi daripada Al-Khujandi ni. Okey, jadi dalam bidang yang sama juga, pada satu zaman jugalah, kalau kita tengok dalam bidang fizik tadi yang sama dengan Al-Khazin tadi, ada juga sarjana yang namanya Al-Haytham lah. Al-Haytham ni juga dikenali sebagai Al-Hazin. Al-Hazin ni dia merupakan bapa optik moden. Maksudnya dia yang memperkenalkan teori-teori optik berkaitan dengan uji kaji, ilusi optik, benda yang berkaitan dengan warna, penyebaran cahaya, pantulan, benda-benda yang berkaitan dengan macam kalau kita tengok teori sekarang ni ada biasan warna, pelangi dan sebagainya. Jadi Al-Haytham ni adalah yang antara yang founder kepada optik moden ni. Maksudnya berkaitan dengan ilusi warna, pantulan dan sebagainya, penyebaran warna tu
Dan dia juga merupakan penulis kitab lah, Al-Manazir, dan dalam kitab dia tu bercakap tentang warna pelangi sebab dia bercakap tentang optik, elusi, pembiasan dan sebagainya. Jadi dalam kitab Al-Manazir ni ada dimuatkan tentang teori-teori tentang warna pelangi ni, dan juga kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Maksudnya teori yang dijumpai itu sangat berharga sampai diterjemahkan buku tersebut. Okey, dalam bidang pelayaran kita ada Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ni dia berjaya menakluki dunia melalui 7 ekspedisi pelayaran ke Lautan Hindi dan Lautan Pasifik Barat, dari benua Asia sampai ke Afrika. Maksudnya pada zaman dulu tu Cheng Ho ni dah pun memonopoli dalam bidang pelayaran. Okey, lepas tu tengok ada bidang zoologi, maksudnya haiwan-haiwan ni, kajian tentang haiwan apa semua ni dah dimonopoli oleh Al-Jahiz pada zaman tu. Dia bahagian haiwan-haiwan, bahagian serangga pun dia dah cover. Ini semua Islam, orang-orang ni semua Islam. Okey, kita pergi pula kepada bidang botani. Kan botani ni berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, tentang herba-herba, tentang kira boleh juga kita kata asas-asas lah kepada perubatan yang berasaskan herba dan sebagainya lah. Jadi kita ada sarjana yang namanya Ibnu Al-Baitar. Dia dikenali sebagai saintis ulum Muslim Spanyol. Dia kira menjadi pelopor lah kepada penemuan herba-herba dan sebagainya. Jadi beliau ni pernah menyertai Perkhidmatan Al-Kamil Kerajaan Gubernur Mesir dan dilantik sebagai ketua pakar herba. Maksudnya dialah yang pakar berkaitan dengan mencari ubat-ubatan yang berasaskan herba lah. Jadi dia juga merupakan penulis kitab Al-Jami' fi Al-Adwiyah Al-Mufradah, kan. Maksudnya daripada kesemua herba-herba yang dia temui, dia kaji dan juga dia dapatkan manfaat daripada herba-herba tersebut, dan akhirnya dikumpulkan di dalam kitabnya. Itulah nama kitabnya lah, untuk menjadi ubat-ubatan yang berasaskan herba. Okey, kenapa kita nak kenal tokoh-tokoh kita ni? Kenapa kita nak tahu pasal tokoh-tokoh Islam ni? Macam saya cakap tadi, kita dalam pengurusan maklumat ni, kita nak bagi tahu yang sebenarnya orang Islam ni dah awal lagi memonopoli sains dan maklumat dekat dalam dunia ni. Maksudnya dah jadi pelopor, dah berkembang dah ilmu pada zaman tu. Jadi kita kena tahulah yang banyak ilmu kita sebenarnya datang daripada sarjana-sarjana Islam. Jadi dia boleh dijadikan idola lah kepada kita untuk memperkembangkan ilmu kita. Okey, jelas.